Assalamualaikum. Hai Sis Hanisa. Selamat datang ke kelas. Okey. Macam ni lah. Tak jelas je. Maklumlah. First time. Okey, kejap. Assalamualaikum semua. Okey. Okey tak? Sis Hanisa boleh beritahu saya okay, saya tunggu lagi 2 minit. Kita kira lagi 2 minit untuk kita mulakan kelas kita hari ni, okey? Sis Hanisa, okey tak? Makin sengit ni? Okey. Boleh siapa yang dah masuk ke kelas boleh beritahu inform pada saya sama ada keadaan di live, keadaan skrin di live okey, ataupun sebaliknya boleh beritahu untuk keselesaan semua. Okay, kita ada lagi 1 minit lagi untuk kita mulakan kelas kita, okay? Okey. Terang tak? Okey. Okey, boleh terus berinform pada saya sama ada skrin di live anda okey. Sis Hanisa, terima kasih kerana memberi info kepada saya. Okey, tanpa membuang masa kita mulakan kelas pertama kita hari ini. Saya Sharifah Umaira, pengasas adalah admin Alsri Konsep, iaitu Bengkel Jahit Umaira Alsri. Saya memperkenalkan diri saya dululah. Waalaikumsalam. Kak Mahani, terima kasih. Join FB Live. Kak Mahani Al-Haddad, terima kasih semua kerana join kelas Maira hari ini. Okey, kelas kita hari ini adalah masalah-masalah yang orang-orang yang ingin start menjahit tapi kita tak tahu apa yang diperlukan. Kita selalu nampak baju sepasang dah, kita hanya fikir nak menjadikan sepasang baju tapi kita tak tahu macam mana starting untuk sepasang baju tu terjadi. Jadi kita perlukan adalah ilmu-ilmu yang basic. Ada yang tanya, boleh ke kita belajar secara online ni? Bagi faham ke, mudah ke faham? Okey, untuk pengetahuan semua, kelas yang saya sendiri adakan ini adalah untuk orang yang zero knowledge, yang tak tahu langsung
tentang menjahit. Tak ada idea, tak ada langsung, tak tahu langsung tentang kangen tentang menjahit. Jadi apa yang kita perlukan hari ni, jangan risau. Saya pernah mengajar, setahun yang lalu saya pernah mengajar seorang ibu mengandung dan terpaksa berhenti kerja kerana menjaga anak dia dan tak tahu macam mana untuk mencari mata pencarian. Dan dia terbaca, saya ada post dekat grup, zero knowledge, orang-orang yang nak belajar tapi tak tahu langsung. So saya sediakan sedikit nota-nota. Okey, saya perkenalkan dulu, Abang Kezai Umairah Asri adalah saya sendiri yang mencipta group page ni, mendapat SSM kira-kira 5 tahun yang lalu. Saya dah cipta kelas ni, tapi baru sekarang ni saya musim-musim PKP ni saya baru nak hidupkan di online. Sebelum ni saya buat kelas di rumah dan orang kita boleh face to face, tapi bagi menghormati SOP PKP ni kita cubalah cara-cara yang baru. Okey. Kelas online asas jahitan, alatan yang diperlukan untuk mendraft pola disediakan oleh saya sendiri. Pada hari ini kelas kita okey. Apa itu pola? Untuk orang-orang yang kat sana boleh jawab kalau ada yang live. Pola adalah kertas yang dilukis, yang dilakar dan bentuk-bentuk potongan kain lah. Setelah kita ambil ukuran, saya tak nak sentuh dulu bab ukuran hari ni. Kita masuk pada draft pola dulu. Ukuran satu benda yang rumit dan mungkin kita akan buat live di episod akan datang. Untuk itu saya mohon you all sama-sama join nanti episod-episod yang akan datang. Pola adalah kertas lukisan, contoh kertas yang dilukis bentuk-bentuk potongan kain yang dicantum menjadi sepasang kain, sepasang pakaian. Okey, jadi apa yang kita perlukan sebelum menjahit, sebelum menjadikan sepasang, kita take note betul-betul benda ni, apa yang perlu kita buat. Kertas pola, kalau tak menggunakan kertas pola, apa-apa sahaja yang berbentuk lakaran sebelum menjadi pakaian. Macam itu. Okey, contoh-contoh baju, bagi baju mengandungi bahagian pada bahagian hadapan, bahagian belakang dan tangan. Ini adalah normal ya. Kita tak pernah lagi jumpa orang yang buat baju tapi tak jumpa bahagian belakang. Tak ada kan? Jadi kita pergi ke page store. Ini adalah pola-pola yang telah siap dipotong dan pola-pola yang dilakar di atas kertas pola. Okey, ini adalah bahagian pola badan. Ini masa ni saya menjahit sepasang jaket. Kalau tak silap saya, yes, jaket. Tangan dia pun ada line berbanding dengan kertas-kertas yang lain. Dan ini ada pola bahagian seluar. Seluar, orang cakap apa? Seluar tidur. Ini adalah seluar tidur. Okey. Ini adalah contoh-contoh pola lah yang terlakar dan kita akan tahu apa yang perlu ada untuk buat pola. Okey. Ada apa-apa soalan? Ya, Along Azhari. Ini adalah guru saya. Selalu memberi kata-kata semangat buat saya dan mendorong saya untuk buat live. Terima kasih Sifu Along, Sifu Azhari. Okey, kita terus. Ini adalah untuk mendraft pola, kita perlulah terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu alatan, 3 bahagian alatan, iaitu alatan mengukur, alatan mendraft dan alatan menanda. 3 alatan ni perlu ada. Seandainya satu antara 3 ni tak ada, satu antara 3 alatan ni tak ada apa-apa,
maka pola kita tak akan jadi dengan terhasil dengan cantik. Okey. Jadi ini adalah gambaran yang kita boleh, kalau ada apa-apa soalan, daripada penonton-penonton yang menghadiri kelas saya hari ini. Kelas saya percuma, tak ada bayaran untuk hari ini. Jangan risau, episod-episod akan datang insya-Allah. Kita akan teruskan sehingga anda semua nampak bayangan macam mana cara-cara mendraft pola, menghasilkan sepasang pakaian macam tu. Okey, alatan mengukur, alatan mendraft dan alatan menanda. So kita pergi ke seterusnya. Mesti semua kelas penonton-penonton tak sabar untuk lebih tahu. Okey, sebelum tu saya ingin mengingatkan kepada semua peserta-peserta kelas yang hadir hari ini untuk menyediakan pen dan kertas. Supaya kita ingatlah. Sebab sebelum ni saya juga dapat satu pelajar, masa-masa kelas saya sediakan peralatan sebenarnya. Jadi yang saya hanya share kepada orang-orang yang datang, maksudnya pelajar-pelajar yang ingin yang zero, betul-betul zero knowledge, dan mereka betul-betul zero datang rumah saya, datang ke bengkel saya, dan mereka tak bawa apa-apa walaupun sebatang pen. Betul-betul zero Jadi tak ada apa-apa. Saya ingin mengingatkan, dan Assalamualaikum kepada semua yang baru masuk ke dalam kelas saya hari ini. Saya Sharifah Umairah, guru anda untuk hari ini. Ingin mengajar, ingin berkongsi bukan mengajar, ingin berkongsi ilmu, pengalaman saya kepada anda semua untuk menghasilkan sepasang baju. Kita perlulah mahir dalam mendraft pola. Okey, jadi saya minta semua anda untuk menyediakan buku catatan dan pen untuk tulislah untuk ambil ilmu ni insya-Allah. Okey, alatan mengukur ini adalah alatan mengukur. Alatan mengukur yang digunakan mengambil ukuran. Okey, ada juga bukan baru-baru ni lah, sebab Singapura pun tak masuk. Saya pernah ke ziarah lah saudara saya di Singapura, dan dia nakkan saya untuk buat sepasang baju tu. Tapi saya tak ada persediaan, maksudnya saya tak ada persediaan bawa apa-apa, saya tak tahu. Jadi yang disediakan untuk saya adalah pita pengukur juga. Tapi pita pengukur yang macam mana yang kita perlukan dalam mengukur ni? Inilah digunakan untuk mengambil ukuran badan. Itu adalah pita pengukur yang perlu digunakan untuk apa. Okey, ciri-ciri pita pengukur yang kita perlukan untuk mendraft pola adalah fleksibel, boleh digunakan untuk lengkung. Ini yang saya nak ceritakan tadi. Yang saya masuk ke Singapura pada awal tahun ataupun hujung tahun, saya lupa. Saya pergi ziarah. Sepupu saya nakkan ukuran. So baju tu dah ada. Dia kata, okey Umairah ni dah ada baju, nanti jahitkan boleh tak? Saya nak ambil time raya. Okey, time raya, dan saya tak ada persediaan. Maknanya tak ada ukuran, tak ada pita pengukur. Jadi apa yang ada, okey tak apa. Dia kata, Umairah, akak ada pita pengukur. Jadi dia pun masuk ke dalam bilik tu dan mengeluarkan pita pengukur, seperti pita pengukur untuk mengukur kayu. Maknanya dekat sini material yang digunakan adalah susah untuk mengukur garis yang lengkung. Ini yang ciri-ciri ni yang kita perlukan, mengukur garis lengkung. Maaf ya sekejap saya mungkin ada yang dengar. Okey, kita matikan Okey, boleh saya tahu ada lagi kelas, ada lagi pelajar-pelajar di kelas saya hari ini. Boleh bagi share, boleh bagi like kat situ supaya saya lebih bersemangat lah, insya-Allah. Okey, gunakan material dari plastik.
plastik yang tak mudah memeri lah, yang tak mudah memeri. Jadi macam kalau kita mengukur kita memeri, macam mana kita nak ambil ukuran yang betul-betul badan dia kan. Jadi dekat situ akan susah lah, dekat situ pengiraannya akan susah. Kita tak boleh main teka-teka, tak boleh. Jadi kita ambil ukuran menggunakan ciri-ciri pita pengukur fleksibel yang boleh digunakan untuk garis lengkung macam itu. Okey, ini alatan mengukur ciri-ciri yang pertama sekali yang kita perlu ada. Yang kedua, pembaris lurus. Ini digunakan mengukur jarak dan membantu mengukur dan membuat garisan dipolar lah. Jadi macam mana kita nak buat? Kalau kita mesti garis lurus, kita ada garis melengkung. Jadi first kali yang kita perlu gunakan adalah dua alatan ni. Kalau tak ada pita pengukur, kita tak boleh mengukur, kita tak boleh mengagak-agak dan takkan terjadi sehelai pakaian. Macam itu juga dengan pembaris lurus. Ini dua amat penting. Okey, setakat ni semua faham? Kalau tak faham, boleh tanya soalan. InsyaAllah kita akan beri betul-betul kefahaman kepada ni. Kelas episod yang pertama ni, episod yang pertama adalah episod yang penting untuk kita belajar. Episod yang akan datang besok kita dah faham. Oh, semalam alatan yang perlu mengukurkan. Hari ni besok kita belajar buat pola. Alamak, patutlah pola aku tak jadi sebab alatan mengukur semalam tu silap. Macam itu, kita tak nak macam itu. Okey. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh je tanya, tak ada masalah. Kita pergi ke page seterusnya, alatan mendraft. Okey, ciri-ciri yang kedua tadilah. Yang ni alatan mendraft ni dia banyak sikit, dia punya alatan-alatan yang perlu ada. Okey. Yang pertama untuk melakar. Ini adalah kertas pola, yakni kalau lebih dikenali, kalau ada yang tak tahu lagi, ini dikenali kalau kita nak pergi kedai menjahit, kita boleh gunakan, kita boleh namakan kertas minyak ada, cik. Kertas brown paper ada, jangan cari brown sugar. Okey, brown sugar tak ada dekat situ. Brown sugar hanya ada di kedai, di pasar dan di Family Mart. Ini adalah brown paper. Okey, untuk orang yang baru-baru yang tak nak menggunakan tak nak mengeluarkan, ialah kita baru, kita tak nak mengeluarkan kos yang banyak, tak ada masalah. Kita boleh menggunakan surat khabar. Okey. Untuk yang baru tak nak menggunakan surat khabar, kita boleh menggunakan ada kertas putih, orang panggil apa, kertas untuk kita tulis. Dulu-dulu zaman-zaman dulu sekolah ada kan, kertas tu. Okey, boleh. Yang pertama sekali kertas brown paper. Yang kedua sekali kita namakan dia kertas minyak, dan yang ketiga kita boleh menggunakan surat khabar. Okey. Pembaris. Ya, ini yang ramai kesilapan kepada pelajar-pelajar baru, orang-orang kita, ibu-ibu, kakak-kakak yang zero knowledge tentang menjahit. Dia boleh menggunakan sebarang pembaris, tapi sebenarnya tak. Dia ada pembaris-pembaris yang perlu kita gunakan, yang ada yang kita khaskan untuk menjahit. Ini sesiku L untuk mengukur garis lurus boleh, menghasilkan garis lengkung di pola seperti di bahagian ketiak, di bahagian leher. Bahagian-bahagian ni ada, bahagian-bahagian tubuh badan kita ni bukan lurus, semua tahu. Ada yang lengkung, ada yang tegak, ada yang condong, macam tu. Sebab kita punya tubuh badan ni tak sama semua. Tubuh badan kita ni semua manusia Allah ciptakan berbeza-beza. Jadi pembaris juga untuk mendraft pola pun berbeza-beza. Okey. Pembaris lengkung menghasilkan garisan pola seperti bahagian punggung dan bahagian lengan. Mesti semua macam tertanya-tanya, macam mana kita nak buat, macam mana? Oh, guna pembaris ni rupanya. Aku selama ni guna pembaris sekolah tu je. Dia ada bahagian-bahagian pada tubuh badan kita yang perlu kita gunakan pembaris itu, dan juga pembaris sesiku, pembaris lengkung ataupun pembaris tegak.
Okey, setakat ni ada apa-apa soalan pelajar-pelajar saya? Kalau ada soalan, boleh tanya dan berikan saya like, okey? Saya rasa macam kelas saya ni semua diam je. Macam itu. Okey. Kita teruskan. Pensel dan pemadam untuk melakar. Saya tengok juga ada kelas-kelas dia hanya, ini yang paling important. Kalau tak ada kertas, jangan sesekali gunakan pen ya untuk yang baru dalam melakar, sebab memang akan punya confirm sure akan ada kesilapan pada permulaan kita. Tapi dan jangan risaulah tentang kesilapan-kesilapan, jangan stres. Memang akan ada kesilapan terhadap lakaran kita. Jadi yang diperlukan kat sini bukanlah kekusutan, tapi hanya memerlukan pemadam untuk memadam apa yang kesilapan yang kita lakukan lah. Macam itu, okey. Senang kata, janganlah tunjuk pandai macam gitu. Okey. Seterusnya, ini adalah ciri yang ketiga tadi. Okey, kalau pelajar-pelajar, kalau penonton-penonton saya lupa tadi, okey, jangan lupa tadi kita ada 3 alatan yang diperlukan dalam mendraft pola, iaitu tadi apa dia? Alatan mengukur, alatan mendraft dan alatan menanda. Okey, ada lagi beberapa minit yang perlu saya habiskan sepanjang ni. Kalau ada soalan boleh tanya saya, tak ada masalah. Okey, alatan-alatan menanda seperti kapur penanda digunakan untuk menanda atau melukis pola di fabrik. Jangan pula kita pergi ambil marker, kita pun kapur lah kat atas fabrik itu tu. Allahu Rabbi, janganlah macam tu. Nanti sebab pen kita ataupun kita punya marker pen tak boleh hilang. Bayangkan kalau kita punya baju tu bercorak bersih putih dan plain, tiba-tiba kita tanda pula ke atas fabrik bercorak menggunakan pen ataupun marker, apa yang akan jadi pada baju kita. Okey. Gunakan warna yang sesuai dan jelas untuk ditanda ke atas kain kita. Okey. Seandainya kalau kain kita warna putih, make sure jangan menggunakan ya, betul. Cikgu Along, sifu saya, pengukur, pembaris, pensel dan memadam. Betul. Itu adalah alatan-alatan. Tapi yang saya beritahu kat sini adalah alatan-alatan yang kita perlukan. Maksudnya ciri-ciri yang kita perlukan ada 3, iaitu alatan mengukur, alatan mendraft dan alatan menanda. Ni adalah cabang-cabang dia, okey? Okey. Yang kita gunakan yang sesuai dengan jelas. Dekat mana saya tadi, kalau seandainya kertas kita fabrik kita fabrik berwarna putih, janganlah pula kita mengambil kita pilih warna putih juga, sebab takkan nampak dekat situ. Dan jangan pula kalau fabrik kita berwarna putih, kita menggunakan kapur pekat. Kapur ni sebagai tanda saja. Kalau sebagai tanda, dinamakan sebagai tanda, kita boleh bagi dia nampak. Dan pastikan kapur yang kita guna tu, bila kita tepuk ataupun basuh, dia boleh hilang. Ada juga pelajar-pelajar yang menggunakan kapur, tapi kapur yang memang bahagian dalam yang dia tanda tu, tapi tak boleh hilang. Maksudnya kapur yang digunakan tu pekat. Boleh faham Okey, jangan pula digunakan kapur kasut. Janganlah pula kan. Kita guna je apa yang dah sedia ada, yang sedia ada reka cipta. Alatan mengukur, alatan mendraft dan ni alatan menanda yang baru kita nak masuk lah. Ciri-ciri yang ketiga, iaitu ciri-ciri yang terakhir ni baru kita nak masuk lah. Ya.
Terima kasih Alung kerana bertanya. Okey. Jarum peniti digunakan untuk melekatkan pola di atas kain bagi mengelakkan kain bergerak. Ini pun important. Kita mendraft pola-pola yang kita gunakan ke atas kain. Digunakan untuk melekatkan pola di atas kain bagi mengelakkan kain bergerak. Yes. Kita menggunakan jarum bagi sematkan betul-betul pola kita supaya ke atas kain tu lah nanti. Ini semua yang menanda. Roda surih digunakan bersama dengan kertas karbon untuk memindahkan garis dan tanda ke atas fabrik. Roda surih ni semua pernah tengok kan? Kalau yang walaupun dia tahu ataupun dia pernah jahit ataupun dia tak pernah jahit, semua orang akan tahu roda surih. Roda surih ni selain dia buat baju, saya tengok sekarang ada orang buat kuih kan, nak potong kuih. Dia menggunakan roda surih, ada. Jadi ini yang kita gunakan. Kertas karbon digunakan bersama-sama. Di mana ada roda surih, di situ ada kertas karbon. Di mana ada kertas karbon, di situ ada roda surih. Jadi kedua-dua ni amat perlu digunakan untuk menanda daripada pola kita, pola yang dah siap. Kita dah ada pola, kita dah ada kertas, kita dah ada pembaris, dah mengukur, dah siap mengukur untuk kita pengukur untuk pola yang dah siap. Kita letakkan ke atas kain fabrik, kita nak transfer dia. Macam itu. Dia bukan macam komputer yang kita boleh copy dan paste. Copy dan paste masuk ke dalam dokumen kita. Bukan jadi inilah alat-alat yang kita gunakan. Roda surih dan kertas karbon. Untuk transfer kita punya pola, body shape kita yang dah kita lukis kat atas pola tu, pergi ke atas kain. Okey. Ada apa-apa soalan semua? Okey, kalau ada sebarang-sebarang soalan, tak ada sebarang soalan, kita pergi ke slide yang terakhir. Yang ini mesti kena ada. Sebelum saya pergi ke slide seterusnya, saya perlu beritahu semua yang ini perlu ada. Kalau tak ada, memang takkan jadi pakaian-pakaian kita. Memang tak berhasil lah. Senang cerita. Sebelum saya pergi ke slide seterusnya, saya minta semua pelajar-pelajar atau penonton-penonton yang ada di kelas saya untuk meneka apakah alatan yang terakhir ini. Boleh letak, boleh tinggalkan komen di bawah. Apakah alatan yang seterusnya, apakah alatan yang paling penting untuk kita melakarkan sebuah pola. Saya tunggu ni. Jadi kita dah ada roda surih, kertas karbon, L. Kita dah ada pemaris L, kita dah ada pemaris lengkung, kita dah ada kapur. Kita dah ada semua yang paling basic. Tapi satu ni kalau tak ada, memang takkan jadi. Jadi saya minta kelas saya untuk refresh balik apa yang perlu ada. Kapur khas untuk jahitan. Ya, betul Anissa. Kapur khas untuk jahitan. Kapur penanda tu boleh ke ada colour ke? Tak kotor ke kain? Maaf bertanya. Tak apa. Saya suka kelas saya ada sesi soal tanya supaya kita tahu di mana kesilapan atau di mana sebelum kita nak start menjahit, sebelum kita nak buat pola, kita tahu apa yang perlu ada. Okey. Si Fualong, kapur menanda itu kita perlu berkala-kala. Depends on kita punya. Okay, saya back pada slide kita seterusnya. Bergantung kepada kita punya fabric lah. Kalau warna fabric kita putih, untuk nampakkan dia, kita jangan guna penanda warna putih. Kita gunakan penanda warna yang terang macam kuning. Mungkin boleh kuning, mungkin boleh biru.
Tapi yang bagi dia nampak lah. Itu yang saya cakap tadi. Jangan pula ambil kapur kasut. Jangan pula ambil pen. Jangan pula ambil marker. Pernah masa saya belajar dulu, kita orang zero knowledge. Saya pun tak tahu, dan saya adalah salah seorang orang yang mengetawakan kawan saya tu. Jadi sampai sekarang ni saya ingat peristiwa tu, di mana kawan saya nakkan nampak kepekatan. Masa tu kami baru tahap 1 lah. Pada 2012 di Kolej Kemahiran Belia Nasional Pontian. Kalau ada kawan-kawan saya yang menonton ni, dia boleh ingatkan saya. Kalau setiap kali saya ingat peristiwa ni, saya akan ketawa. Okey, dia menggunakan dakwat marker pen. Marker pen, kita tahu mata pen ni pekat, dan dia kata dia nak nampakkan mudah untuk dia potong. Kita baru, jadi dia pun gunakan. Tiba-tiba air tumpah dekat situ, habis kain dia. Jadi dakwat tu mengembang. Jadi itu je lah peruntukan kain yang dia ada. Itulah peristiwa-peristiwa yang kita ada. Jadi yang untuk saya ingatkan kepada kita yang zero knowledge, jangan gunakan pen, jangan gunakan marker pen, ataupun jangan menggunakan sesuatu yang tak boleh hilang, ataupun apabila menggunakan air dia kembang. Apabila kena air dia kembang. Jadi saya suggestkan kita gunakan kapur penanda. Okey? Gunakan kain lah, betul. Kain memang ada, tapi kita belum terus ke proses menjahit. Kita belum proses memotong. Kita hanya proses mendraft. Ya, Nisa? Tapi walau bagaimanapun tak apa. Effort itu ada. Okay? Julian, terbaiklah Cikgu Maira. Saya baru faham selepas dengar dari penjelasan Cikgu. Alhamdulillah. Ini sahabat saya dari Terengganu. Kita sama-sama belajar vocational VTO dulu. Kita sama-sama belajar menjadi tenaga pengajar di Sias Shah Alam dulu. Terima kasih Kak Ju, Kak Annie, Kak Julian, Kak Annie kerana join kelas kita hari ni. Baik dan jelas. Terima kasih. Okey, jadi kita teruskan. Last slide kita hari ni, apa yang perlu ada dalam kelas kita? Apa yang perlu ada dalam teknik, dalam mendraft pola? Apa yang perlu kita ada adalah gunting kertas. Gunting kertas ya. Ramai orang yang silap hari ni memotong kertas, menggunting kertas dengan menggunakan gunting kain. Tak boleh. Ini adalah kesilapan, bukan sahaja kesilapan tukang jahit yang baru, pelajar yang baru, malah ada juga pengalaman tukang jahit yang berpengalaman juga. Kita nak cepat, kita ambil je gunting yang mana ada untuk jahit kertas. Tak boleh Suka untuk saya ingatkan berbeza-beza gunting yang perlu kita gunakan. Gunting kertas hanya untuk memotong kertas. Gunting fabrik jangan sesekali kita gunakan untuk menggunting kertas. Sebab dia akan memberi efek. Kita ni baru. Kita nak menggunting kain. Bila makan mata gunting tu dah memakan kertas, dia dah takkan sama macam mana first kali yang kita beli. Itu adalah perbezaan. Dan itu juga adalah pantang larang pereka-pereka fashion ataupun tukang-tukang jahit bertauliah dekat luar sana. Okay? Ya, betul, gunting. Yes, Hanisa memang berbeza. Ini yang perlu kita kongsikan lah. Gunting kertas. Ini adalah slide yang terakhir ataupun sharing yang terakhir saya, iaitu gunting kertas dengan menggunakan gunting pola dengan menggunakan gunting kertas sahaja. Okey. Ada apa-apa sebarang soalan? Semua campur sekali guna untuk gunting lada, cikgu. Masya Allah.
Tak boleh menggunakan gunting lada. Kita khaskan untuk gunting lada. Nanti bila kita nak potong kain, tiba-tiba pula mata kita gatal, nak garuk mata. Menempah tu namanya. Okey. Selesai pembelajaran kita hari ini. Apa yang anda pelajari hari ini? Kenali alatan ataupun perkakas mendraf pola sebelum membuat sepasang kain. Ingat pesanan saya, gunting kain dan gunting kertas adalah dua benda, dua penggunaan yang berbeza-beza. Okey. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang yang kita nak tahu lebih detail, boleh WhatsApp saya ke nombor tertera yang ada di FB page saya 0132848978. Okey. Saya dapat banyak DM dekat page sebab saya dah mula 2 tahun juga mulakan kelas jahitan ni dari rumah. Saya buat di bengkel saya. Bengkel saya di rumah. Sebelum ni saya ada few student, kebanyakannya mak-mak lah. Mak-mak yang suami minta tak payah kerja, duduk rumah je, yang dah ada anak. Saya pernah dapat student seorang mengandung. Dia memerlukan ilmu menjahit. Jadi dia dah pernah pergi ke kelas saya 2 sesi. Jadi ramai yang DM saya bila boleh ada kelas. InsyaAllah untuk sementara ni kita adakan kelas online sahaja. Kalau habis tempoh PKP ni, insyaAllah kita akan buka semula lah. Kita boleh face to face mengikut SOP yang ditetapkan. Jangan risaulah. Menjahit ni dia tak menggunakan body contact pun kan sebenarnya. Tapi kita menghormatilah apa yang ada sekarang ni. Government buat sehabis baik lah tentang COVID ni kan. Jadi kita ikut saranan buat masa sekarang. Okey, sebarang pertanyaan ataupun ingin tahu lebih lanjut sementara dalam musim ni, kita tunggu ke episod insya-Allah akan datang. Saya akan beri inform. Saya perlukan persediaan untuk kita adakan kelas yang kedua, iaitu kelas mengukur. Sepatutnya kelas mengukur ni dia ada di episod 1, tapi disebabkan saya memerlukan saya bincang dengan tim-tim saya, apa yang kita perlukan ni, mengukur dulu ke ataupun mendraft dulu. Sepatutnya kita kena mengukur lah, dapat ukuran baru kita boleh mendraft kan. Jadi inilah hasilnya. Episod pertama kita perlu mengukur, kita perlu mendraft. Kita belajar dulu teori macam mana mendraft, dan insyaAllah kita akan belajar teori dulu ya. Teori cara mengukur badan. Jadi saya akan cuba untuk menggunakan slide juga. Kita akan kita akan update. Okey, sebarang pertanyaan boleh share, saya punya FB page ni, tak ada masalah. Boleh share pada kawan-kawan. Tunggu saya di episod 2 akan datang, insya-Allah. Sebar-sebarkan kepada kawan-kawan yang duduk di rumah. Ilmu ni kita perlu ada. Ilmu jahit ni kita perlu kena ada. Sekurang-kurangnya kita dapat jahit baju, kita dapat jahit baju untuk anak-anak kita, kita dapat jahit untuk suami kita kan. Macam itu, menambahkan kasih insya-Allah. Jadi saya akhiri dulu kelas kita hari ini. InsyaAllah kita jumpa akan datang. Ingat pesan saya, menjahit adalah satu keperluan bagi wanita. Okey, sekian. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.